أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah والشكر لله. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana diberikan keizinan daripadanya, dapatlah kita sekali lagi insya-Allah pada malam ini menyambung kitab daripada karangan Al-Imam Al-Ghazali At-Tusi, dan juga kita akan baca juga satu kitab fiqh yang diberi nama kitabnya Jawharatul Fiqh fi Masailil Furu'iyyah Lisyafi'iyyah di hujung kuliah nanti insya-Allah. Dan moga-moga majlis ilmu yang kita ikhtiarkan pada malam ini dijadikan sebagai salah satu bukti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar nanti. Kita antara orang-orang yang suka mencari dan suka bersama-sama dalam majlis ilmu. Dan antara kebesaran majlis ilmu khususnya bab syariat Allah, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majlisu fiqhin khairun min ibadati sittina sanah. Majlis memahami ilmu agama Allah khususnya bab fiqh atau bab syariat Allah lebih baik berada dalam majlis memahami ilmu agama itu lebih baik daripada ibadah sunat selama 60 tahun. Adapun solat sunat, puasa sunat, amalan-amalan sunat mana sekali mana pun lebih besar daripada amalan-amalan tadi ialah majlis ilmu agama. Itu sebab apabila ada orang tanya, biasa duduk baca Yasin pada malam Jumaat, duduk baca suratul Kahfi malam Jumaat, tiba-tiba nak tukang ngajar, mana lebih afdal? Jadi terjawablah kita, lebih afdalnya adalah belajar ilmu agama. Sunat kepada kita, amalan-amalan lain kita buat, tetapi lebih besar daripada benda sunat itu adalah memahami ilmu agama Allah. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan sambung kitab dan kita akan buka tajuk yang baru, iaitu tajuk pada malam ni ialah bab masuk tandah. Muka surat 14. Masuk tandah ni kalau kita tak buka kitab pun akan masuk juga pada zaman ni. Pada zaman dulu tak ada tandah, pakai go masuk terus dalam hutan, pakai buka seluar kau ingat pakai cang selalu. Hak tak tahan, hak cerah perut, cara cerah perut, hak nak kecing tak tahan, cara nak kecing. Tak. Pakai bau tu bik lalu kalau cara zaman dulu. Tapi lah ni tandah. Tak kira tandah tu tandah Petronas, kau Petron, kau Caltex, kau Surah, kau masjid, kau rumah, kau mahligai mana sekali mana pun, bila diberi nama tandas
maka ianya ada adab untuk nak masuk. Bukan untuk menghormati tandas, namun adab ini adalah untuk menjaga kebaikan untuk kita, nak menjauhi daripada benda-benda yang tak molek dalam tandas. Bila sebut bab tandas ni, hebat setara mana rumah atas dunia ni, mahligai lagu mana, istana ko, kondo ko dan sebagainya, ikutlah gapo dia hak hebat atas dunia ni, tak boleh lawan rumah di syurga Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh lawan. Walaupun kita katalah kalau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis katanya, man ghada ila al-masjid wa raha a'adda Allahu lahu nuzulahu minal jannah kullama ghada aw raha. Mana-mana orang yang mari ke masjid, dia pergi, dia balik. Pergi ke masjid, maka balik. A'adda Allahu lahu nuzulahu minal jannah. Nescaya Allah Ta'ala akan membina baginya sebuah penempatan ataupun rumah kepadanya di dalam syurga. Sebanyak mana? Kullama ghada aw raha. Setiap kali dia mari dan dia balik. Bila mari, kalau tak balik-balik tu orang atas boleh kubur. Tak balik rumah lah, masuk lebih kubur. Mari juga masjid tapi mari mengelah dah. Ada juga. Ni hak dalam hadis ni maksudnya hak hidup lagi. Mari balik sebuah rumah dibina dalam syurga Allah lebih hebat daripada rumah yang harga berbilion di dunia. Kita tu nak cari hartanya, nak rumah teres tak apa dah, rumah kos murah tak apa dah, asal nak rumahnya. Tapi Allah Ta'ala buat tempat yang kekal abadi. Setiap kali kita pergi dan balik ke masjid, dibina di dalam jannah, di dalam syurga nanti. Hebatnya. Dan hebat dia lebih hebat jauh daripada rumah harga berbilion. Kerana apa? Kerana kalau katalah istana, hamba rajin masuk tandas istana. Hamba pernah masuk sekali. 2 kali pernah masuk. Kali pertama masuk, hamba rasa dah, memang game ni baru tahu dah. Gapo dia, beza dia. Masuk dalam tandas, tengok ada kapet. Kita tandas mana atas seming ataupun atas mozaik, dia ada kapet. Kapet tebal pula tu. Kita duk mikir nak basuh perak lagu mana, kata main. Air nak buka lagu mana. Tapi memang lagu tu lah. Hebat lagu mana pun istana, hebat lagu mana pun bilik, contohnya duk Renaissance tu, ataupun tu perdana hotel tu, contoh. Ataupun apa dia lagi, rumah hebat setara mana patah dunia, bilik mahal 5,000 semalam ada. Hotel harga 5,000 semalam bukan 5,000 sebulan, 5,000 satu malam. Hebat lagu mana pun tak boleh lawan dengan rumah yang dibina dalam syurga Allah. Kenapa? Kerana macam mana hebat sekali mana pun atas dunia ni, pastinya ada tanda. Ada pun rumah di syurga Allah tidak ada tanda dan tidak perlu ke tandas. Tu hebat. Tak perlu ke tandas. Bila di syurga Allah ni tak ada kata nak cari tandas lagu mana kau hebat sepongen jadi sepongen istana ada kapet. Tak perlu. Tidak perlu lagi kecing dan berak. Sistem perkumbuhan iaitu penghadaman kita ditukar kepada peluh. Ni sesok syurga Allah. Berlaku juga, tetapi dengan cara pertukaran peluh. Dan peluh tu kalau katalah najis kita keluar dengan bau busuk banga. Titik-titik kalau tak basuh balik bau haci perak. Kalau kata najis pula, contoh najis berak lah, katakan contoh, terjatuh sikit atas latar, busuk banga. Busuk banga. Tetapi bila di syurga Allah yang kita idam-idam ke esok, moga-moga kita semua ditebungkan Allah satu hari di syurga kelak insya-Allah. Syurga Allah insya-Allah dah. Hebatnya ditukarkan kepada perkumbuhan, kepada peluh. Tetapi peluh itu tidak berbau busuk seperti mana kencing. Tidak berbau busuk seperti mana bau tahi kita di dunia ni. Hebat. Tukar jadi peluh, tetapi peluh tu pula harum semerbak
ibarat kata seperti mana kasturi. Ini dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kebesaran dan cara nak contoh lagu mana peluh kita jadi bau sedap, lagu mana ialah seperti mana antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu peluh Rasulullah berbau harum seperti kasturi. Begitulah peluh kita di dalam syurga Allah. Ini hebat. Tapi oleh kerana kita ni sebelum nak pergi kepada hak ngelah sekali masuk ke alam yang selepas daripada dunia, alam barzah, lepas alam barzah, alam akhirat, barulah pergi kepada syurga ataupun neraka, na'udzubillah. Maka kita tak nak kena akan jumpa tandah rumah kita, tanah Petronas dan sebagainya. Maka sama sahaja akhlak dia mesti kena jaga. Tak kira kata rumah je kena baca doa, tak. Mana-mana sahaja, tanah masjid pun sama. Jadi ada adab-adab dia untuk kebersihan kita, untuk nak mengelakkan daripada najis secara zahir dan juga batin. Maka Imam Ghazali menuliskan dalam kitab dia banyak kitab. Antara kitab masyhurnya, kitab yang kita baca ni antara yang masyhur untuk orang awam seperti kita. Kita kalau hak dalil sikit Ihya Ulumuddin juga ada juga tajuk ni. Cuma dalil lagi. Dia ulah kitab ni tapi lebih dalil. Maka untuk kita, untuk orang awam, kita faham hak ni pun alhamdulillah benar dah. Dah. Lagu mana? Imam Ghazali start bab, okey. Bab apa dia? Bab adab masuk tandah, bahasa Melayu kitanya. Dah. Kalau ke Arabnya adab dukhulil khala, masuk tandah. Lagu mana? Apabila kamu mahu masuk tandah. Baru nak masuk tandah ni, tak masuk lagi, nak masuk tandah. Lagu mana? Imam Ghazali kata untuk menunaikan hajatmu, maka berasa sepos nak perut, berasa serupa dengan nak kecing, tak tahan dah, duk kepik-kepik nak masuk dah senak perut, berasa nak cerah perut, macam-macam. Lagu mana bila nak masuk, nak laksana ke hajat kita, nak menunaikan hajat kita, maka dahulukanlah kakimu yang kiri. Nombor satu, kena ingat. Maka masuk masjid, kaki kanan. Surau, kaki kanan. Rumah orang baik, kaki kanan. Rumah kita, kaki kanan. Rumah orang jahat, kaki kiri. Serupa dengan tandah juga. Nak masuk rumah orang jahat, tak usah masuk kan kaki kiri. Kaki kiri. Nak sebut upaya. Kaki kiri. Tak. Keluar masjid, dah masuk kaki kanan, keluar kaki mana? Kaki mana keluar masjid? Kaki kanan juga. Dah. Masuk rumah, kaki kanan, keluar kaki kanan juga. Sebab apa? Sebab dunia Allah ni adalah tempat yang mulia. Jadi masjid pun mulia, keluar masjid pun sama. Nak bijak masuk dunia ni tempat yang mulia, maka kena kaki kanan juga. Setiap benda yang molek kena start dengan kanan, dan setiap benda yang tak molek kena dengan kiri. Nanti berwuduk nanti pun ada akhir ayat cara setiap sentuh kepada anggota wuduk kanan, maka ada doa khas untuk molek. Maka bila sentuh anggota kiri, maka ada cara sentuhnya, kena baca doa jauh hak tak molek. Bukan minta hak tak molek, minta jauh hak tak molek. Hak kanan minta hak molek. Lagu tu. Okey. Maka kaki kiri yang pertama. Dan ketika kamu keluar pula, dia kata dahulu ke kakimu kaki kanan. Mana keluar daripada tanah, kaki kanan. Dan kamu jangan membawa sesuatu padanya tulisan nama Allah ataupun nama-nama Rasulnya, tak boleh juga. Dan jangan masuk ke dalam tandas dengan keadaan tidak menutup kepala ataupun tidak beralas kaki. Ini sunat semua ni. Sebaiknya pakai piyah. Lepas tu kalau tak ada orang puan nak pakai tu, apa orang panggil macam plastik. Plastik orang puan nak jaga tak sewi punah, rambut rebonding dia. Dia pun pakai hak ceteng, betul tak? Lagu mana? Boleh. Niat sunat boleh pahala. Asalkan tutup, niat tutup tu kerana sunat, maka boleh pahala.
Okey, beralas kaki tak kira lah pakai teropoh ke, pakai supik ke, pakai selipar ke, tak kira. Okey. Dan yang paling penting adalah dengan langkah kaki kiri saat ni bukan masuk kaki kiri terus, maka start baca doa. Dan bacalah doa ini ketika masuk ke tandas. Ketika masuk ni bukan ketika duduk dalam, ketika nak masuk. Adapun sebelum daripada masuk tu baca. Kalau masuk dah, lagu mana? Boleh juga nak baca tapi kena dalam hati, tak boleh dah mulut. Tu pun makruh. Okey. Bacanya ni antara doa yang masyhur yang kita semua amadah mungkin. Bismillahi a'udzu billahi minar rijsin najisi. Ni doa Imam Ghazali. Hak biasa kita doa lagu mana? Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Hak tu kita baca. Bagus dah, comel dah. Tu antara daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada segala kekotoran dan kekejian. Segala hak tak molek, kotor dan segala benda yang tak molek. Tu doa biasa yang kita nak masuk tandas. Maka Imam Ghazali dia baca seperti mana doa yang ada dalam hadis lain pula. Antaranya doa yang kita baca saat ni ialah ni doa Imam Ghazali. Bismillahi a'udzu billahi minar rijsin najisil khabithil mukhbithis syaitanir rajim. Tu doa Imam Ghazali. Pendek, tak banyak mana, panjang sikit pada hak biasa kita baca. Maksud dia dengan nama Allah aku berlindung, maknanya aku minta jauh denganmu ya Allah daripada kekotoran najis. Minta jauh daripada kotor najis yang busuk. Yang busuk. Jadi najis ni mari mana? Sama ada najis tu mari daripada diri kita ataupun daripada najis orang lain. Ataupun juga ulama kata najis daripada setan. Setan dalam tu sebab suruh pakai piyah, pakai penutup yang sebaiknya. Takut-takutnya dikencing syaitan. Setengah ulama ayat dah. Okey. Jadi minta jauh daripada kekotoran yang busuk yang menjurus kepada kejahatan, iaitu syaitan yang terkutuk. Ni doa ni nak minta jauh daripada setan berok, setan kecing atas kepala kita. Ni comelnya minta jauh daripada menjurus kepada, bukan jurus Kelantan. Menjurus maknanya menghala, mendekatkan kepada kejahatan, iaitu setan yang terkutuk. Minta jauh. Itu doa masuk tandas. Dan apabila nak keluar pula, selesai daripada qada hajat, maka nak keluar pula, jangan lupa baca doa pula. Ni doa yang biasa Imam Ghazali baca pula dalam kitab dia. Ghufranakal hamdulillahilladzi adhhaba anni ma yu'dhini wa abqa fiyya ma yanfa'uni. Tu doa Imam Ghazali baca. Dalam hadis juga. Kalau baca hak biasa kita baca kepada dia, ghufranaka alhamdulillahilladzi adhhaba 'annil adha wa 'afani. Yang kita baca dah. Tak apa, yang penting baca doa. Jangan terus masuk gelegu. Tak payah dah sakit perut pun masuk selalu, jangan. Lagu-lagu mana pun kena break depan, kena break biar makan. Jangan kata break tak makan pula, masuk dalam tanah rebah. Salah pinggir-pinggir pula. Break biar makan dulu. Lari-lari break baca doa, baru tukar kaki, masuk kaki kiri. Doa Imam Ghazali, ya Allah, kami memohon keampunan Engkau ya Allah. Pertama keampunan. Kenapa? Sebab ibarat kata buai najis ni diberi perumpamaannya buai dosa. Jadi minta keampunan daripada Allah. Pujian itu hanya bagimu ya Allah, yang menghapuskan daripadaku barang yang menyakiti dan dan akan daku, dan mengekalkan padaku barang yang memberi manfaat akan daku. Apa dia menyakiti? Menyakit. Mana buai kecing ni adalah satu benda yang penyakit. Kecing, berok, rahmat besar. Kita hak sehat ni, kita tak berasa nikmat kecing, kita tak berasa nikmat berok.
Bila kita berasa, bila mana kita tak boleh nak berak, tak boleh nak berak, nak kecing tak boleh, maka doktor pun ikhtiarlah korek ke bawah contoh. Hak kecing pula masuk tiup tu gak dah, patut tarik beg tepi katil kita pun boleh, masa tu kita tak pandai lagi nak kawal kemaluan kita, nak keluar kecing. Ni amal sendiri ni masa tak reti nak waktu ambil kecing lagu mana tak reti. Mungkin pakai beg dah ni kan. Kadang-kadang kerja ni tahan kau sakit rupanya. Rupanya tak buat tak cara gitu, automatik tu beg. Nah, kalau pakai beg ni. Jadi kalau katalah contohnya, kalau beg tu duduk tinggi pun nak masuk sakit. Dia nak tekan kecil, nak tekan, nak pusing, nak masuk dalam beg semula. Tak boleh. Tu sebab beg tu kena duduk tepi, kena duduk rendah pada kita. Kalau hok pakai beg. Jadi nak royaknya, apa dia? Hok buai-buai tu adalah buai penyakit. Jadi apabila buai penyakit, benda yang kita kena syukur setiap apa yang diberi kelebihan kepada Allah, daripada Allah beri kepada kita, maka kita kena ucap tanda syukur. Tu sebab kena sebut Alhamdulillah. Segala puji, segala nikmat ni kena puji Allah. Barulah Allah Ta'ala beri pula. Sebab dia jangidah. Siapa dia yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum, nescaya wajib aku akan beri pula, aku akan tambah pula. Jadi kalau kita tak ucap syukur, jadi kalau katanya ngiwak senak tak boleh kecing kan, tak kenal kan, dia tak boleh kecing, tak sedang royak lah, sakit dekat marilah orang gaya lagu mana pun, orang berkecing tak boleh sakit, orang mari bayar hutang 1,000, cau kau hutang nak kecing ni. Nak beri orang berok sakit perut dekat orang sekarang, jangan masuk lagi. Ni ama nak tanya lagu mana kita nak masuk berok tanda hawa. Betul. Kita nak tanya jalan kat mana lagi kau ni kan. Jalan aku berok sakit perut ni. Ada. Tak boleh dah kecing, sakit perut. Ada sakit berdoa. Ada. Jadi nak rayaknya nikmat buai saat ni, maka kena ucap syukur pada Allah. Sangat-sangat kena minta. Kenapa? Kerana nak suruh bui pula esok. Sebab benda ni benda kena rutin. Yang sebaiknya buai najis berak ni, sebaiknya 2 kali sehari, hak paling comel. Lebih lagi pun boleh, tapi kalau kerik sangat letih pula, jadi ceret-beret pula. Kalau penghadamnya comel setiap kali makan berak, sekali makan berak, itu yang lebih baik. Maknanya tak dibuai, tak diperai lama, barulah tidak terhasilnya toksik. Najis kita kalau duduk lama oleh perut, dia boleh menghasilkan toksik, maka toksik itu akan jadi racun. Kadang-kadang orang tukar asid dengan toksik. Toksik lain, asid lain. Asid urik, asid hak duduk kena garuk tu asid. Duduk dari darah kita. Tapi toksik ni adalah racun. Dia boleh jadi masalah perut dan sebagainya. Na'udzubillah, hak berat-berat pada. Okey. Jadi kena baca doa, minta Allah Ta'ala beri syukur. Pertama, syukur pada Allah kerana telah menghapuskan segala penyakit, mana membuang segala penyakit yang ada dalam bentuk najis kita saat ni. Dan juga kita nak minta pada Allah Ta'ala supaya dikekalkan kesihatan kepada kita. Itu doa. Doa yang biasa kita baca pula, ghufranakal hamdulillahilladzi adhhaba 'annil adha wa 'afani. Yang biasa kita baca, makna dia apa dia? Ya Allah, aku memohon keampunanmu. Supa minta ampun, supa doa sana juga, cuma kaedah berbeza sikit ya. Segala puji bagimu ya Allah, yang telah menghilangkan sesuatu penyakit dariku dan menyihatkanku. Supa je, cuma perkataan dan bentuk kesusunan sahaja berbeza. Doa hak daripada 2 bentuk doa ni. Molek berlaku dah. Hak tak molek ke apa dia? Hak tak moleknya tak buat. Tak baca, hak tak moleknya. Nak baca hak mana ustaz? Tak kisah nak baca hak mana pun, baca hak mana-mana yang kita ingat, hak tu lebih afdal lah. Lepas tu istiqamah. Penting sangat tandah ni kita baca doa. Sebab ramah sangat dah. Berapa ramah hak bermasalah duk alai tandah. Selipas segala tak licin, jadi kawak licin, main orang gaduh.
Bila doa tak boleh baca secara automatik, maknanya cepatlah jalan. Mungkin pakai selipar, kau tak pakai bing masuk. Dua pupu hamba, sepupu, anak sepupu. Okey, dua pupu, anak sepupu. Jatuh dari tandas, pecah korok ni apa? Tengkorak dia ni kan. Tak sedar dekat 7 bulan. Koma kat 7 bulan. Anak ayam ni. Mak sepupu ada seorang jatuh, patah pohon, gapo cawe punggung ni gelecah tubik. Sakit pakai lan ni. Bubuh nak, bubuh besi macam-macam. Daripada mana? Jatuh le tandas. Dah banyak lagi lah kisah jatuh le tandas ni. Mati ada macam-macam. Jadi nak ayat itu sebab Imam Ghazali dan antara amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh baca doa ni kerana apa? Untuk keselamatan kita. Nak suruh kita sihat, nak suruh kita selamat. Dan insya-Allah moga-moga dah boleh buat kebaikan di dunia ni insya-Allah. Kita sambung lagi dah. Dan sepatutnya kamu menyediakan batu-batu kecil ataupun lain-lain. Ni untuk nak istinja. Kalau katalah zaman-zaman dulu tak ada air, tak ada gapo, nombor satu kena cari batu dulu. Sebelum daripada masuk tu, dia masuk berok dah nak pergi cari batu, payah dah. Maka kena cari dulu untuk istinja sebelum daripada kamu qada hajat. Sebelum kamu nak qada hajat lah ni. Sebelum masuk tandas lah, mesti kena cari batu siap-siap. Kalau lah ni apa dia? Teh air dulu. Dah, perut masuk tanah buka air, tak ada air, sodah. Tanah sebelah tak ada air juga, teh tak ada air belaka. Jadi kena pergi cara istinja, cara sebelum ni lah, pas zaman dulu lah, lagu mana? Pergi cari batu. Tu cara dia, cari batu, maka kena istinja dengan batu. Dah. Okey. Dan kamu jangan beristinja dengan air di tempat qada hajat itu. Kalau air pula, Imam Ghazali ta'wi terus istinja dengan air. Maksudnya basuh dengan air. Sekiranya ni maksud lagu mana? Maksud serupa dengan tandas yang biasa zaman-zaman dulu, duduk atas tanah. Maka tanah kan rata gini, kita duduk cakung lagu mana pun dekat dengan kemaluan, dekat dengan punggung kita, dekat dengan pohon kita. Jadi bila kita basuh dengan air, air dia sifat dia mecik. Maka Imam Ghazali tak sewi basuh situ. Mana sudah basuh berok sini, pergi basuh tempat lain. Tu tujuan dia. Tak sewi ke apa? Tak sewi hak duk bawah ni mecik, melantung, kena semula, loncat naik kena ke pohon kita. Hak tu kita sewi. Okey. Tu kat mana kalau kata sepongel ni kita makuk tandas dia geluk. Jadi orang buat kajian dah, bila air masuk dia tak nocak ke atas. Masuk gini dia pump dia pergi tembok ke bawah. Yang ikut ke betul dah. Jatuh air cuk dia masuk ke bawah. Jatuh kat ni pun cuk dia masuk ke bawah. Maka tak ada masalah nak masuk berok situ. Kalaulah benda tu makuk tanah tu rata lagu ni. Contoh, gini lepas tu bawah rata gini, serupa dengan sing. Ada setengah-setengah sing. Sing mahal lah, sing hotel kadang-kadang. Dia petok tu gini bawah rata gini terus. Kita nak kehek air liur tu kena cari kehek ke tepi, barulah dia pergi masuk. Betul tak? Kalau kita kehek tengah, pom naik semula. Begitu juga makuk tandas. Kalau sekiranya ada makuk tandas hak lagu ni, maka tak bolehlah kita buat lagu tu. Sebab bimbang kena baju, maka tak boleh buat semaya. Kita pergi buat semaya juga, maka jadi tidak sah semaya kita. Dan kamu jangan beristinja dengan air di tempat qada hajat itu. Dan kamu hendaklah beristibrak pula. Apa? Istibrak ni lagu mana? Melawaskan, dia panggil berdehem. Istibrak ni tu sunat sebenar. Bukan kata kita duduk sebelah, kita mu lah sebelah, berok ke dia duduk kuat. Orang kecil kita tak tahu tu sebenarnya sunat. Bila sunat mana antara amalan Rasulullah. Bila kita buat bermakna boleh pahala. Kecing ke, berok ke sama sahaja dah. Istibrak, berdehem. Tulislah berdehem. Daripada mana? Berdehem saat ni daripada air kencing dengan cara berdehem-dehem. Ada di bawah. Dengan cara berdehem-dehem
dan meluruskan batang kemaluanmu. Maaflah, penterjemah ni Syekh Abdul Ghani Jabalul Farah, dia tulis pada kemaluan lah. Sebenarnya kemaluan tu pahal dah. Biarlah dia tulis. Dia tarik gitu, melurutkan kemaluan sebenarnya. Lurut dengan apa? Dengan jari. Lurut dengan jari kemaluanmu 3 kali dengan tangan kiri. Dengan tangan kiri. Tengok nombor 20 bawah tu dia kata apa? Iaitu melurutkan batang kemaluan dengan ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri. 2 jari dah. 2 jari mana lurut ke bawah. Fiqh ni tak boleh nak malu, kena royak terus-terang dah. Okey. Dan jika kamu mahu beristinja sedangkan kamu berada di tengah di tengah padang yang luas. Kalau kita nak nak beristinja duduk tempat padang yang luas, contoh, ataupun dalam bangunan, maka pastikan satu benda, iaitu pastikan jauhilah daripada pemandangan orang ramai. Walaupun dalam bangunan dewan terbuka, orang nampak juga kita berok atau leh. Hukum dia haram. Kita kata agak apa royaknya, bagi hak kita buat sama dah ni. Sebenarnya royak ni sebab apa? Sebab orang jahiliah dia tak malu. Dia nak kecing pecah lagu tu je. Dia nak berok cang lagu tu dah. Dan benda tu berulang balik. Lah ni pun molek-molek ada. Dan berada pula kita di Malaysia, kita pun ada juga buat. Mana? Di lorong-lorong sepi. Lorong-lorong apa? Cokik dan sebagai contoh, tempat-tempat hang gelandang yang duduk tu, dia relax berok tanpa basuh. Dia terus buka luar, duduk bujung, pun duduk. Berok apa semua kan? Puk bangun, puk keluar oleh-oleh. Nyok jalan. Orang lalu tengok mana berok? Berok sikit. Jalan. Hak kecil boleh kira. Hak kecil boleh lurut sikit boleh kira. Pakai buka duduk dinding kat macam pacan dinding contoh. Kalau orang molek-molek buka seluar pun duduk cokoh gitu. Nak ayat ada berlaku negara orang putih, dan lalu di Malaysia kita pun ada buat. Ada juga buat lagu tu tinggi. Tu sebab Imam Ghazali royak dah, walaupun tempat dalam bangunan ke, tempat pada luar ke, kena pastikan nak jauhi daripada pemandangan orang ramai. 21 bawah tu. Lagu mana? Jauhnya kira-kira diri engkau tidak dilihat dan tidak didengari suara keluar najis dan tidak dihidu baunya. Tu dalam kitab Syarah Maraqi Al-Ubudiyah muka surat 12. Tu nombor 21 bawah tu dah. Jauh lagu mana jauh dia? Jauh pertama tak nampak. Yang kedua tidak didengari. Tak saya dengar apa dia? Tak saya dengar. Kalau berok contoh jatuh hal air, pluk. Tak saya waktu tu. Dah. Kalau duduk main bola dengan ramai-ramai pesta nak berok. Dia pun likung, saya final likung, dia pun duduk cokoh berok. Berok kau kecil kau dan sebagainya bunyi, maka tak boleh. Walaupun tak nampak pun bunyi pun tak boleh. Maka bila bunyi benda kotor sengaja kita buat, jatuh bendanya adalah haram. Kecuali dah terpaksa sangat-sangat, yang jadi makruh. Okey. Dan tutuplah dirimu dengan sesuatu yang kamu dapati, sesuatu yang kamu dapati. Kita ada lah pakaian tutup dan sebagainya, tutup kalau tanah kat zinc kau apa tutup. Janganlah membuka auratmu sebelum kamu sampai ke tempat duduk untuk qada hajat. Apa yang Ghazali royak ni? Sebab banyak orang kampung kita buat. Perasan tak orang kampung kita, orang kita lah lagu mana? Nak pergi kecil tanah ni, tanah jauh sikit dengan surau, katakan contoh. Hak rumah tu boleh kira, hak tanah ni. Orang dia mula-mula dia lepak depan surau, dia mula-mula dia akak kain. Dia pun gulung-gulung tengah. Rasa tak? Kain dia telondeh tinggi kain dia tu biasanya atas pada lutut. Maka dikira buka aurat, dosa saja-saja. Maka Imam Ghazali besar.
Nak kencing kau nak berak kau buka ketika duduk dalam tandas ataupun tempat yang orang tak nampak, tempat kita nak qada hajat. Jangan dalam perjalanan ni tu on the way buka dah. Baru on the way buka dah. Tak kira orang tina, tak kira orang jatuh lah ni. Moci-moci mak ayah mak nas kita boleh berawakak kain. Kadang-kadang nampak punggung nyuk jalan. Ya, orang tak bahaya aurat tu. Tak ada orang keliru aku sedap. Orang tua apa aku pelionok dia kata. Aurat tetap aurat. Tak kira tua, tak kira muda. Dia royak tak keliru. Mana tahu. Bukan ada baru ni dari sahabat. Tak. Suami umur 17 tu, bini umur 80 ke 90. 17 ke berapa tengok ada gaya-gaya sahabat dulu. Kau umur 100 lebih. Tak ingat ada dulu, tak ingat. Tua lah, tua benar. Perikat nenek dia. Perikat nenek sepatutnya. Nikah molek-molek. Itulah ayatnya sebab tu hukum kata aurat. Dia kata tak kena. Mana tahu kau ada pak mak kena. Jadi tak boleh. Lagu-lagu mana pun tak boleh. Kena ikut syariat. Syariat kata tak boleh, maka tak boleh lah. Tak boleh. Lagu-lagu mana pun tak, ustaz takut ambil bukan gapo akak ni. Takutnya lari-lari cepat-cepat takut jatuh. Takut apa? Jerit kain. Boleh akak sikit, sekat betih tu boleh kira. Ni dak akak atas pada lutut. Atas pada pohon kadang-kadang. Tu tak sih. Jadi kena ingat, kena pastikan betul-betul. Dan jangan pula kita ni buai qada hajat tadi menghadap ke arah matahari. Matahari pun tak boleh. Matahari pun tak boleh, bulan pun tak boleh juga. Makruh lah ni. Ni makruh, mengelak daripada ni sunat. Okey. Ada kelebihan dia lah. Daripada hadis yang tidak membenarkan. Tak sing ngadap matahari dan tak sing juga ngadap bulan. Mengadap dan juga kiblat. Kiblat pun sama. Kiblat pun sama, matahari, bulan dia lebih kurang dah. Dan jangan membelakangkannya. Belakangkan dia pun tak boleh juga. Mana punggung ke belakang pun tak boleh. Dan jangan melakukan qada hajat pada tempat orang berkumpul. Contohnya pada musim panas ataupun musim sejuk. Orang macam berpesta saat ni tak boleh. Saat ni amoy ada sana tak boleh kumpul. Lagu mana pun tak boleh. Dan jangan kencing di dalam air yang tenang. Juga tak boleh juga. Ni larangan, ni adalah makruh ni. Semua larangan-larangan ini adalah makruh ataupun ada yang haram. Kalau haram amoy haram lah. Kalau amoy makruh tu makruh, tahap makruh sahaja. Air tenang tak boleh. Ini adalah pesanan-pesanan. Mungkin ada makhluk di dalam air yang tenang. Dan peribahasa pun jangan disangka air tenang itu tiada buaya. Sedang mula kita kecil ngak kau buaya. Bukan dia baru ngak. Kalau ngak kita ngek katanya pernah beli. Jadi jangan. Okey. Dan lubang tak boleh jauhi daripada kencing. Mana tak ni? Okey. Air yang tenang pun tak makruh juga. Dan juga dia kata tidak boleh juga di bawah pokok yang berbuah. Menghormati sebab tu semua makhluk berlaku. Menghormati makhluk, dia pula boleh memberi manfaat kepada kita. Dia buah untuk manusia. Dan juga jangan kencing dalam lubang. Sebab apa? Takut betul dia kena lubang. Lubang ular. Ataupun lubang apa orang panggil, lubang beluk ke. Ada juga beluk apa ni? Kita nampak lubang ada air, kita pun kecil. Apa tu bit pala beluk. Tengok makan dia ke? Gaup je kekeh. Tak ada apa satu. Kata kita pernah ni kan, kalau dia ngap kita ngek. Selok selalu ayatnya lah. Jauhilah daripada kencing di atas tanah yang keras. Bila tanah yang keras bermaksud mozaik pun samalah. Seming samalah. Tempat yang keras, yang rata. Jangan. Sebab apa? Sebab mecik. Ataupun di tempat angin yang bertiup juga tak boleh. Banyak larangan ni. Makruh belakang ni. Juga tak boleh sebab tempat angin tiup. Sebab apa? Takut kena pakaian kita. Sebab air kecil kita dia tak tubik serupa dengan air, serupa dengan steri betul-betul dah. Dia akan memecah.
Mecah dia ni lah kita tak tahu dia punya terbang angin tu setara mana. Hak halus-halus tu. Hak mana molekul air tu berapak molek, sterik molek tak apa. Hak mecah tu, sup dia tolak kena pakaian. Maka tak boleh lah jadi najis pakaian kita. Okey, angin bertiup sani untuk mengelakkan daripada percikannya. Jadi saat ni semua riwayat tu adalah untuk mengelak daripada terperciklah. Air pun sama, tak boleh kecing atas air yang rata gini sebab juga boleh mecik. Atas tanah, atas semi, atas mozaik yang rata tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Takut mecik sebenarnya. Bimbang takut nak mengelak daripada percikannya pada dirimu, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, inna ammatan azabil qabri minhu. Katanya Rasulullah, apa dia? Sesungguhnya kebanyakan seksa kubur berpunca daripada nya. Nya tu mana? Nya percikan sana. Percikannya tadi, percikan daripadanya, daripada mana? Daripada najis yang percik, mecik, Kelantan kata. Jadi ni antara seksaan kubur berpunca daripada percikan air kencing atau percikan najis tahiko dan sebagainya. Jadi kena jaga sungguh-sungguh. Tak boleh. Tak boleh buat. Pak 15 lama kita tak jumpa dia. Lah kita jumpa tahun lepas. Tahun lepas kita jumpa. Yang tahun baru dah kita ni. Okey, jadi setakat tu dululah untuk baca kitab Bidayah, Bidayatul Hidayah. Mungkin sebelum daripada kita tutup kitab Bidayatul Hidayah, mungkin ada siapa-siapa nak tanya kau dulu sebelum kita buka kitab fiqh. Adakah nak tanya? Ada? Kalau tak ada, kita buka kitab fiqh. Kita baca soalan kitab fiqh pun. So je. Soalan je, insya-Allah. Masuk dah ni. Hari azan dah. Okey. Jadi kitab fiqh ni hamba tak teringat permintaan. Tak ada soalan ni. Hak sani, hak ngajar sani. Ada. Beres, faham belaka. Beres, alim belaka dah tu. Okey. Kitab fiqh ni permintaan pengarang dia hamba tak ingat. Sepatut start daripada muqaddimah ni sepatutnya. Muqaddimah dia apa ni? Kitab ni Jawharatul Fiqh fi Masailil Furu'iyah li Syafi'iyah dikarang oleh Syekh Qamarul Lail bin Muhammad. Permintaan dia, mana-mana orang yang nak baca kitab dia minta baca ke suratul Fatihah. Tu bayaran dia. Baca ke suratul Fatihah yang pertama kepada Haji Suhaimi bin Muhammad. Sebab apa? Ni sahaja dia yang boleh menggalakkan dia, memberi semangat kepada dia untuk mengarang kitab. Kitab yang amba baca ni, kitab pertama, jilid pertama baru ni. Dia ada 6 jilid. 6 jilid sebenarnya. Jadi 6 jilid tak tahulah berapa tahun baru habis. Cuma tak apalah. Kita ngaji, yang penting kita jawab pada Allah Taala, aku usaha belajar ya Allah. Tapi biar faham molek. Okey, jadi dia minta hadiah pertama Fatihah ni kita kena bacalah sebelum kita baca kitab dia, walaupun soalan diminta untuk baca hadiah Fatihah pertama kepada Haji Suhaimi bin Muhammad. Yang kedua kepada guru dia, yang ketika dia karya tu dia rujuk pada guru dia, iaitu tuan guru Haji Hasan Ismail Mentuan. Yang ketiga tuan guru Haji Muhammad bin Yusuf ataupun orang panggil Haji Mak Syurga. Yang seterusnya nombor 4 mufti pada ketika tu, iaitu Datuk Haji Ismail Yusuf. Dan juga kita baca juga kepada pengarang kitab Fathul Mu'in kerana menjadi kitab rujukan utama dalam kitab ni. Kitab rujukan utama dia adalah kitab Fathul Mu'in karangan daripada Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Jadi hadiahkan juga kepada dia.
Dan tidak lupa juga kita hadiah kepada Syekh Qamarul Lail sendiri yang mengarang kitab ni. Seterusnya kita baca juga hadiah kepada Imam Ghazali kerana kita baca kitab dia saat ni. Dan juga kita baca kepada Tok Kenali juga. Kerana hamba ni wakil daripada Pondok Tok Kenali. Baca kepada Tok Kenali Haji Muhammad Yusuf bin Ahmad. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Okey, soalan yang kita nak sambung, kita baca dah baru ni 2 soalan, 3 soalan kita baca dah. Jadi malam ni adalah soalan yang keempat. Soalan yang keempat. Berapakah solat yang difardukan pada tiap-tiap hari dan malam, dan bilakah difardukannya? Ni kita tahu dah ni. Pertama, soalan pertama tahu dah, tapi dia nak ayat so kita cerak molek. Okey, solat difardukan seperti biasalah, zuhur, maghrib, asar, isyak, subuh dah. Difardukannya pada malam Isra dan Mi'raj. Jadi kita kena cerak molek sebab kita pun tak lama dah nak masuk bulan ataupun peristiwa berlakunya Isra dan Mi'raj. Okey, jadi kisah berlakunya semaya ni bermulanya ataupun diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala beri satu-satunya ibadah yang diterima direct daripada Allah, ialah solat. Jadi solat ni pula diterima ketika Isra dan Mi'raj, iaitu yang mana Rasulullah SAW dibawa jalan. Allah Ta'ala bawa Rasulullah jalan-jalan. Orang kata seperti kita kalau anak jerit bawa pujuknya jalan. Naik kereta, naik motor dan sebagainya. Begitu juga Rasulullah SAW, tahun yang berlaku Isra dan Mi'raj ni adalah tahun kesedihan Rasulullah SAW, iaitu kematian isteri kesayangan Rasulullah, baginda Rasulullah SAW, iaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Kematian Sayyidatina Khadijah dan juga kematian pak saudara kesayangan dia. Maka Rasulullah murung, sedih. Maka Allah Ta'ala nak pujuk Rasulullah supaya dapat boleh menghilangkan, kata apa, tengah sedih, bawa jalan. Jalan mana? Naik burak, terbang, pergi kepada Masjidil Aqsa, dan baru terus naik kepada naik Sidratul Muntaha dan sebagainya, naik pada menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Jadi boleh kepada Rasulullah ni pada malam Isra dan Mi'raj selepas Nabi Muhammad menjadi Nabi 10 tahun 3 bulan. Rasulullah telah pun dinobatkan ataupun dilantik sebagai Nabi selama mana? Selama 10 tahun 3 bulan. Maka dalam masa 10 tahun 3 bulan tidak difardukan semaya 5 waktu seperti hari ini. Ketika tu buat apa? Ada ke tak semaya? Ada. Tetapi semaya difardukan 5 kali macam kita lah ni. Tetapi semaya ketika tu atau pengisian pada ketika tu adalah dakwah, mengenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah, mengenal Allah adalah awal-awal pada agama, dan juga mengenal kitabullah, mengenal adab-adab akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, yang kita belajar kitab tasawuf ni. Okey. Jadi selama 10 tahun 3 bulan Rasulullah SAW jadi Nabi, barulah berlaku kematian, kesedihan, maka dibawa jalan melalui dipanggil Isra dan Mi'raj. 27 daripada bulan Rejab. Dan subuh pada hari itu tidak diwajibkan, tak wajib lagi. 27 Rejab 27 daripada bulan Rejab, Isra Mi'raj ni tak lama dah bulan Rejab ni. Dan subuh iaitu waktu pertama. Siapa sepatutnya subuh kena sembahyang dah, sebab dah jumpa Allah Ta'ala dah. Sepatut subuh kena sembahyang dah, tetapi subuh hari itu dimaafkan, belum lagi diwajibkan solat subuh pada hari itu. Tidak diwajibkan kerana apa? Kerana tidak
mengetahui cara-cara mengerjakannya. Sebab apa? Sebab malaikat Jibril tak mari ajar lagi. Bila mari ajar? Mari ajar ketika waktu zuhur. Waktu zuhur, malaikat Jibril mari ajar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mana? Ketika awal waktu. Masuk awal waktu, maka Jibril pun sapa. Jibril ayat, inilah masuk dah waktu zuhur. Ini tanda-tanda waktu zuhur, sekian-sekian lagu-lagu ni. Dan ini adalah di awal waktu zuhur. Maka diajarlah Rasulullah jadi makmum, Jibril jadi imam. Maka semaya habis semaya zuhur, maka Jibril pun pergi tinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka katanya Rasulullah tunggu pula untuk sembahyang asar pula. Tak tahu waktu mana. Maka ketika tu Jibril mari pula waktu asar. Waktu asar mari, maka Jibril bagi tahu inilah waktu asar, bermulanya waktu asar. Tanda-tanda sekian-sekian, maka diajar sembahyang asar pula. Begitu juga maghrib, dekat waktu maghrib, sapa Jibril cerita inilah masuknya waktu maghrib. Maka saja sembahyang maghrib 3 rakaat. Dan isyak lepas daripada maghrib, Jibril tinggal Rasulullah sekejap. Mari pula isyak. Mari isyak, mana bagi tahu pula inilah waktu isyak. Dan begitu juga waktu subuh esok ke tu. Masuk waktu subuh, Rasulullah tunggu mana tak mari lagi ni. Tak masuk lagi kali subuh ni. Tu tiba-tiba Jibril pun sapa. Bila sapa Jibril, maka Rasulullah tahu masuk dah waktu subuh. Maka sembahyanglah subuh 2 rakaat. Habis 5 waktu. Maka Rasulullah tunggu pula waktu zuhur hari yang kedua untuk nak tanya soalan, nak tanya lagu berapa dia lagi lah. Tunggu Jibril tak mari. Ni hari kedua. Tunggu Jibril tak mari. Rasulullah kata, mana ni? Kalau kita lah, kalau kena kita. Mana tak mari lagi ni? Sepatut masuk dah zuhur ni tak mari. Rasulullah pun tunggu lagi. Tunggu lama. Baru tiba-tiba Jibril pun mari. Ya Rasulullah, inilah akhir waktu zuhur. Ya mari hari kedua nak tunjuk waktu akhir pula. Maka Rasulullah pun diajar semaya pula. Maka sudah semaya dia kata inilah akhir, habis dah waktu zuhur. Maknanya boleh semaya di akhir waktu. Cuma kalau tak ada sebab, saja siapa tak dekat akhir dah, setengah ulama kata setengah je akhir, tak ada sebab, saja duk lepok saja tengok TV, duk makan ke duk gapo, maka haram. Kalau kata memang ada sebab, ada masalah jam dan sebagainya, ataupun siapa lewat dah kerja tapi perut lapar nak semaya tak boleh, maka harus kena makan dulu. Makan kenyang-kenyang, maka semaya lewat dah, tinggal lagi 15 minit dah tinggal. Contoh, kita pun semaya dimaafkan. Yang tak ni lagu mana? Saja-saja tengok je, awal lagi relax dulu. Awal lagi tak ada kerja gapo pun. Tu haram. Sampai 10 minit nak bayar asar, kita pun semaya. Boleh lagi semaya, tapi dalam keadaan haram. Sah tak semaya? Sah semaya, tak ada masalah. Cuma berdosa lah, haram. Berdosa atas kelakuan tu, secara sengaja. Tapi kalau kita ni ada musibah ataupun ada kerja, contoh ada kerja, maka kalau Imam Ghazali dia kata selesai kerja dulu. Kalau makan pun selesai makan dulu. Sebab apa? Sebab pentingnya semaya khusyuk. Semaya dengan tanpa khusyuk, dengan kita duk kelak kabut, tak ada faedah sebenarnya. Kalau kira sebenar tak ada faedah. Kelak kabut ke apa? Cepat-cepat semaya ni. Apa? Lepas main baru lega. Lega buat apa? Buat nak tengok drama. Lepas tengok semaya duk mikir dah drama. Apa dia cerita lepas ni? Lepas ni Aaron Aziz nak pergi katok apa dia pula? Siapa dia? Zizan, kau contoh. Contoh. Mari tengok duk semaya. Sebab apa? Sebab nak tengok cerita. Kalau makan pula tengok nak makan. Sedap ayam goreng. Ada mari tak kata mari, settle mari. Jadi Imam Ghazali pesan suruh selesai masalah dunia dulu. Tapi jangan sampai tak ada masuk waktu lain pula, haram pula. Kalau tak ada sangat, tak ada arah. Kena ambil hak semaya lebih utama. Tapi kalau ada masih lagi ada waktu walaupun sedikit, maka selesaikan masalah yang boleh mengganggu semaya. Mau nak agak
Yang di awal ke suruh semaya saat ni adalah boleh pahala sunat mengawalkan semaya ni. Kenapa? Kerana apa ni, antara amalan Rasulullah SAW dan banyak benda yang jadi comel dunia urusan kita. Tapi kalau terganggu jangan. Sesal dulu. Tu pesan Imam Ghazali. Okey, jadi begitulah juga semaya asar. Juga Jibril mari ketika akhir waktu. Maghrib pun sama akhir waktu, Isyak pun sama akhir waktu, dan subuh esok ke pun nak habis waktu subuh dah. Barulah Jibril mari nak tunjuk ke Rasulullah ini adalah waktu akhir. Dan ketika itulah Rasulullah bersoal jawab, tanya dan sebagainya. Maka selesailah belajar 2 hari. Hari ketiga Rasulullah semaya sendiri dah. Maka jumpa start ajar sahabat-sahabat dan sebagainya. Cuma subuh pertama tu sahaja dimaafkan, tidak perlu qada. Ada pun semaya selepas pada tu, yang mana sahabat tak semaya, mana Rasul baru semaya, dia start kena semaya dah sebenar, maka kena start belajar qada dah. Okey. Habis situ sahaja dah. Masjid Jami'ah. 1, 2, 3. Setakat soalan sahaja pada ni. Maupun berasa kuih cekak sikit. Nak tarik banyak ni pun panjang dah ni. Lebih ke 1 jam dah. Hampir 1 jam dah kita bersama. Saat ni 44, lalu ni 39. Okey, kita buka soalan. Baru ni ada satu soalan yang bertanya kepada hamba tentang rukun dalam sembahyang. Rukun fi'li, iaitu bergerak. Bergerak dalam sembahyang ni, apa ni ijma'nya, contohnya macam sujud, maka kena lipat. Walaupun ada pendapat yang lemah, tak lipat pun tak apa. Tapi yang apa ni ijma'nya mengatakan lipat tu adalah wajib. Okey. Cuma soalan ketika sujud juga, iaitu kepala turun tu, adakah berubah rukun bila kita mengalihkan kepala tepat sujud? Tepat sujud, beralih kepala tu. Hak ambo ayat tebal ke apa semua tu, ada juga pendapat. Ambo balik rumah baru ni, ambo selok, rupanya ada pendapat mengatakan tak ada masalah walaupun renyuk sekalipun, boleh. Tebal pun tak apa. Cuma pendapat yang ramai mengatakan kena sujud tepat yang berhenti kepala. Mana kalau kita sujud tu, walaupun tebal mana, walaupun sejadah pun, kepala kita boleh rapat, sentuh latasar tu. Tu hak paling ramai. Tapi ulama lain yang ijtihad yang besar, bukan ulama biasa-biasa, tak silap amal, Ibnu Hajar Al-Haytami sendiri kalau tak silap amal, juga mengatakan tak apa, walaupun renyuk pun tak apa, asalkan rata, kena sebahagian kepala pun tak apa. Cuma persoalannya, alih kepala kerana sakit, kena batu, kena benda tajam, lagu mana? Jadi hamba jawab dah baru ni, boleh untuk kita alih kepala. Lepas tu sudah semaya tu, Abang Johan kita mari tanya ustaz. Ada ustaz kata tak leh akak kepala, apa ni, gambar panggil, tak leh berubah kepala, batas semaya jadi berubah pada rukun. Jadi ustaz tu royak tu betul. Betul mana? Betul jika kita akak dengan sengaja. Tapi kalau kita terakak dengan tidak sengaja, dimaaf pada syarak. Contohnya tajam batu, kakak sendiri. Kita pun nak turun tu, kita pun alih kepala, tak apa. Tapi kalau kita pak sakit, kita tak terakak, kita pun akak saja, maka berubah rukun dah, tak boleh. Jadi yang sebaiknya lagu mana? Lah tunggu duduk atas tajam lagu mana pun, walaupun kena ni sahaja rapat, atas hak tajam tu je rapat. Hak tepi tak kena, tak apa, dimaafkan. Sekadar mana tak tahan sakit kepala sini, sekadar subhanallah, kita pun bangun, boleh tunduk, boleh sujud. Itu yang sebenar. Tetapi yang kedua, boleh juga kita kena saat ni, boleh kita ubah kepala kita tanpa mengangkat kepala, boleh. Kita hanya menyeret kesok-kesok serik ke tepi, gitu boleh. Contoh ni batu, contoh Allah tajamnya ni, contoh dah batu, pak kita duduk sini, kita pun kita tepi, pak sujud sebelah, tak apa. Yang tak lihat dah akak kepala, tu batal.
Lepas tu ada juga orang tanya soalan tentang bab masbuk muafiq. Okey, ramai orang tak faham bab masbuk muafiq. Ni kalau bab sembahyang ni jadi panjang sebenarnya kuliah ni. Nah, tak apalah hamba sebut soalan ya. Orang tanya ada ke tidak masbuk masbuk kita faham lah. Masbuk ni adalah kita baca Fatihah pendek sahaja ataupun tak baca Fatihah. Maksudnya masbuk ni tupai tu imam. Muafiq ni kita wajib baca perhabis. Nah, kadar dia lagu mana? Kadar dia antara kita dengan imam adalah kadar Fatihah. Fatihah. Kalau kata contoh kita mari semaya selalu Allahu Akbar. Kita pun habis duduk baca, baru duduk Maliki Yaumiddin, tu imam pun rokok. Maka itu dia panggil masbuk dah. Kenapa? Kerana kita baca straight dah. Tetapi kalau kita mari baca Allahu Akbar, kita baca doa iftitah dulu, Allahu Akbar kabira dulu dan sebagainya. Ataupun kita pun letak dulu betul sejadah dulu. Betul sejadah. Kita buat benda-benda lara dulu, baru kita semaya Allahu Akbar. Sampai Maliki Yaumiddin tu imam pun rokok. Maka kita tetap muafiq. Kenapa? Kerana kita sengaja melambatkan sembahyang. Kerana kita sengaja duduk buat benda sunat sekalipun. Duduk betul kain sekebel, duduk betul ridak, duduk gonyong siwak dan sebagainya. Boleh pahala, tapi naknya tetap muafiq. Kena baca Fatihah sampai habis. Tetapi pastikan habis Fatihah sebelum tu imam terangkat kepala sujud yang kedua, sujud terakhir tu. Kalau tu imam terangkat kepala, kita pergi rokok. Dia tekat Allah, kita pun Allah. Kita pun Allahu Akbar, kita pun rokok. Maka batal sembahyang kita. Terangkat kepala kita pergi rokok juga, maka batal sembahyang dah. Okey, lagu mana cara dia? Jangan turun. Jangan rokok langsung. Ada cara dia, kita baca, tak dare juga ni nak rokok. Dia ada dua cara. Pertama, bila kita rasa tak dare dah, bila tu imam sujud tu kali kedua, Allahu Akbar, dia sujud. Maka kita tak payah dah habis Fatihah, terus sujud selalu. Ataupun kita nak rokok semula pun tak rokok, tidak sendiri buat cepat pun tak apa. Tapi benda tu tak tak comel. Sebab apa? Sebab yang jadi tak sama dengan tu imam. Hak paling comel terus sujud, Allahu Akbar. Rakaat pertama tidak dikira, nak kena tambah semula. Okey, pertama terus sujud. Yang kedua, jangan rokok. Walau tu imam cakap Allah, kita nak rokok, jangan. Rokok batal. Lagu mana cara? Kena tunggu. Kalau kita tak ada rokok, sujud saat ni, kita kena tunggu terus berdiri tanpa rokok. Sampai tu imam bangun berdiri, imam baca Fatihah semula. Maka kita pun dikira rakaat tadi rakaat yang lara, rakaat yang lalai. Kita tak boleh kira rakaat tu, kita tambah semula. Kena tambah semula sembahyang. Satu rakaat tambah semula. Jadi kita faham dah. Itu adalah beza dia masbuk dengan muafiq. Masbuk dengan muafiq ni jarak dia adalah kadar Fatihah. Berapa lama? Kadar Fatihah yang minima adalah sebanyak lebih kurang masa ni 35 hingga 40 saat. Itu hak kadar Fatihah yang minima, paling pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dua harakat, dua. Contoh. Cuba kira, hamba boleh pergi sampai 30 saat. Kalau hak panjang comel sikit sebut kemah lagi, mungkin pergi dalam 40 saat. Okey, itu jarak dia. Kalau kita pergi tak ada dengan jarak tu, maknanya kita masbuk. Itu antara jaraknya. Soalan yang diberitahu, yang ditanya hamba adalah, dia kata, Ustaz, ada atau tidak masbuk bagi orang yang tengah kepada makmum yang semaya sebagai makmum ni di rakaat yang ketiga ataupun yang kedua ataupun yang keempat, maksudnya tengah-tengah. Saat ni hamba beri contoh, dia semaya mula-mula takbiratul ihram. Jadi ada atau tidak masbuk? Jadi jawapan dia ada. Lagu mana ada? Ada masbuk, ada beberapa ketika. Yang pertama antaranya adalah bagi orang tua yang sakit lutut. Tak kira lah orang muda pun sakit lutut, sakit tubuh, dia main gym kau kuat, contohnya sakit tubuh, contoh. Dia jogging kuat sangat, sakit paha bang. Sikit sampailah terik molek dah. Sedang molek terik tak tangi, tu imam pun Allahu Akbar, rokok dah. Nampak tak?
Jadi kita dikira masbuk. Kita boleh rokok terus, tupai Fatihah untuk imam. Kalau kita sakit, bukan sengaja. Tapi kalau sengaja, lagu mana? Saja ya, sujud lama. Lepas tu dekat kanan habis baru bangun. Nah, dia panggil muafiq juga. Dia bukan masbuk, tetap kena muafiq, kena baca Fatihah berhabis, dan dia panggil muafiq haram. Perbuatan dia tu haram, tak boleh. Tak boleh buat lagu tu suka-suka, haram. Dan dia kena lagu mana? Dia kena rokok sebelum daripada tu imam bangun. Apa ni? Iktidal. Tu muafiq haram. Dia kena sebelum tu imam sami Allah kena rokok dah. Dia muafiq. Sebab apa? Muafiq haram. Okey. Lepas tu ada ke tak masbuk kepada orang yang bukan sakit? Ada juga. Lagu mana? Orang yang duduk belakang orang sakit sana. Contoh. Dia duduk belakang, rapat. Dia nak bangun, tepuh punggung macam. Nak bangun, sekat punggung semacam. Orang depan besar, katakan contoh. Nak bangun, sekat punggung. Tak boleh bangun. Contoh macam di Mekah, sepik sangat semayang. Tak boleh bangun. Jadi terpaksa tunggu kawan ni bangun dulu, baru dia boleh bangun. Sedang molek dia bangun, hak depan pun masbuk, kita pun baru bangun, masbuk juga. Sebab apa? Sebab bukan sengaja. Tu masbuk. Maknanya dia boleh terus rokok, tupai Fatihah untuk imam. Lepas tu lagu mana pula dia kata? Bila bangun dah ustaz, dia kata. Ataupun dia bangun lambat sikit, ataupun tu imam cepat. So lagi tu imam terlalu cepat. Tu imam terlalu cepat. Tak boleh sebenarnya. Tapi tu imam ni jenis mungkin tak berapa tahu lah mana, dia baca cepat. Baca cepat. Dia bangun, Allahu akbar lah. Kita baru duk Maliki Yaumiddin, tapi kadar Fatihah yang minimal. Tak boleh kalau orang waswas. Dia tengok salah siapa. Kalau salah tu imam, maka kita masbuk. Kalau salah kita muafiq. Dekat ketiga ni contoh. Tu imam baca cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Contoh. Allahu akbar. Kita baru bangun. Atau bangun baru Maliki Yaumiddin. Rokok dah. Maka kalau tu imam yang salah, maka dikira masbuk. Cuma ada dua pendapat lah. Nak muafiq pun boleh, masbuk pun boleh. Dua-dua pendapat boleh. Okey. Dan kalau katalah contoh kita yang lambat tu imam baca molek dah, kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil. Contoh. Kalau tu imam baca derah lagu tu dah. Aku benar. Amma yatasaalun. Sudah. Nak baca surah pula. Kalau kata pula surah Sejadah pula dah. Alif Lam Mim. Nak masuk kedua pun dengung dulu. Sudah. Dempar ayat ketal lutut tu makmum. Jadi kalau makmum, kalau sekiranya tu imam tu salah dia, maka makmum boleh jadi masbuk. Kalau salah kita yang lambat, kita tetap kena muafiq. Dah. Jelas dah. Jelas dah. Simple je sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita keliru je sebenarnya. Tapi sebenarnya masbuk dengan muafiq ni dia ada khilaf. Ada kata boleh, ada kata tak boleh juga sebenarnya. Okey, ada soalan lagi ke? Apa Johor sekalian ada soalan? Tak ada. Ini tak. Kalau kita semayang berimeh. Okey. Semayang berimeh. Macam berimeh lah. Maknanya waktu takbir kita tolak. Takbir itu apa ni? Ini rukun. Dia masuk ke dalam rukun kau. Okey. Lepas tu ada kata kita tak perlu sebut. Kita pakai tu okey dia tu itu banyak sebut dah mana takbir lah. Allah. Masa dia kata tu imam anggun. Rukun qauli lah ni. Kita makmum. Kita makmum bila tukar rukun tu. Okey, pertukaran rukun okey. Kita kena sebut dah. Bila kita sujud kita nak bangun kita kena ada dia kata Allah
tunjuk Allah. Ha. Ada rasanya kita tak perlu sebut. Maksudnya ini yang kita tanggung je. Betul dua-dua. Okey. Dia situ memang khilaf juga. Cumanya bila hak kata bulut, hak kata kena sebut tu sebenarnya boleh pahala sunat. Jadi sebenarnya tak sebut pun tak apa. Hak sebenarnya tak sebut pun tak apa, bila sebut dapat pahala. Jadi kalau kata malas sebut rugi lah sebenarnya. Benda senang sangat je sebut, boleh pahala boleh-boleh. Pahala pula dalam semaya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni satu huruf diberi 10 ganda. 10 kali ganda. Rugi. Itu sebab kalau mazhab, Pak mazhab, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Mazhab Syafi'i, Rabbana walakal hamd. Tambah wa. Sebab apa? Sebab wa tu ditambah 10. Itu sebab doa-doa sahabat tambah lagi, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih ke, ataupun doa-doa mana dalam iftitah pun baca tambah doa. Sebab apa? Sebab nak pahala yang diberi ganda setiap satu ganda 10. Dan dalam hadis lain pula ayat kalau dengan dengan tanpa semaya 10. Kalau dalam semaya lebih banyak lagi. Ada ulama kira-kira digandakan sampai 20. Ada kata sampai 30. Ada wudu 2 kali ganda 10 jadi 20. Dalam semaya 10 kerana baca 10 kerana ada wudu, 10 pula kerana dalam semaya pula, 30 dapat. Tu khilaf lah tu. Tu maknanya banyaknya pahala. Rugi kalau tak sebut. Betul lah, memang tu imam tanggung. Dan kita tak perlu baca pun sebenarnya. Kita pun baca rukun hak wajib yang sebenarnya. Subhana rabbil azim tak baca pun tak apa. Sekadar tak mesti cepat ya, subhanallah, Allah Akbar, bangun lalu. Kadar subhanallah tamakninah tu bangun pun tak apa sebenarnya. Tapi tak dapat pahala, rugi. Pahala tu banyak sangat Allah Ta'ala nak beri. Dalam hidup tu sebentar dah. Umat Nabi kita, umat-umat Nabi terdahulu, ratus-ratus tahun, 1000 tahun pun ada. Tapi umat Nabi Muhammad SAW ni hanya 60 hingga 70. Lebih pada tu extravaganza. Extravaganza dia nyanyi pula. Bukan nyanyi, mana umur tu diberi ekstra sebenarnya. Tapi mana pahala lebih banyak daripada ganda setiap daripada amalan. Tu sebab nak wicomel belaka tu, masuk tanah pun baca doa, di situ baca doa. Ni nak ambil semaya, lepas tanah ambil semaya pula. Ada doa sosok ambil semaya. Banyak pahala. Buat benda yang sama tapi dapat pahala berbeza. Semaya yang sama tapi pahala tak sama. Sebab apa? Sebab khusyuk. Ni pula Allah Ta'ala tengok atas khusyuk. Bukan tengok 1/10. Dia ni khusyuk mula-mula, 1/10 dia dapat. Dah. Dia ketika khusyuk tu boleh pahala. Ketika lagu tak boleh pahala. Dia nampak, dia ingat ekosih, dia ingat patah timur, tak boleh pahala. Teka-teka bila tarik mari semula, aku tengah semaya, ya Allah. Ingat pada Allah ya. Ataupun ingat pada bacaan. Jangan lalai tak semikir lain. Maksud ingat pada bacaan ke, sebutan ke, makna ke, huruf ke, ingat ya Allah. Dalam zikir ingat pada Allah saja, Allah, Allah, Allah. Dikira tidak lalai, maka dapat pahala. Tu. Jadi setiap sebutan dapat pahala. Betul lah tu. Ustaz tu royak pun betul, pendapat tu pun betul, dan hak kita buat tu pun betul. Betul belakang tu. Jadi masa setakat tu dululah. Soalan kalau ada pun boleh je tulis sebenarnya. Ya kalau tulis siap-siap senang. Amu mari pun tak sampai jam lalu. Jadi tak adalah amu tak perlu baca soalan orang lain, baca soalan sini dulu senang. Tapi setiap soalan yang ditanya tak semestinya amu wajib jawab. Kalau soalan sensitif amu tak jawab. Kalau soalan yang mengenai agama, amu akan jawab lah, insya-Allah. Cuma sama ada jawab terus 100% ataupun jawab gabah-gabah dulu. Jawab ala kadar dulu, mari kali kedua amu jawab pula. Model balik belek-belek kita dulu, takut tak ingat. Banyak benda kita tak ingat, mungkin ingat belaka. Pak Ustaz Azhar sebab apa kata boleh jawab belaka? Sebab 20 tahun orang tanya soalan tu ulang ya.
Mula-mula amo ingat masa dulu, masa tu Ustaz Azhar duduk mengajar, duduk jawab soalan, duduk mengajar di Terengganu sajalah. Terengganu, Kuala Terengganu ni masa tu. Dalam 17 tahun lepas, 18 tahun lepas tak silap. Masa tu orang tanya soalan, baca-baca. Ni amo jawab semula. Baca, baca tak tepi, baca tak tepi. Hak ni baca, ibu jawab. Jadi hak tak jawab ni lah ilmu pula untuk dia. Dia hamba nak cari ilmu untuk hak tak boleh jawab ni, supaya boleh balik rumah balik kita. Untung boleh rezeki ilmu kamu, boleh ilmu kepada orang nanya, boleh pahala pada orang nanya. Jadi kalau kata ada soalan, tulis siap-siap daripada rumah. Orang pun boleh tanya soalan, Allah siap-siap dah. Kau pada orang lelaki panggil-panggil sikit Allah. Lepas tu jemaah lelaki pun bagi kamu. Dah, insya-Allah. Jadi masa setakat tu dululah, lama dah. Apa yang baik anugerah Allah Subhanahu wa taala, yang lemah kelemahan dia amat sendiri. Mohon maaf jika amat terkasar bahasa, tersalah cakap, tersalah bahasa ke, ataupun tersalah memberitahu hukum hakam dan sebagainya. Mohon maaf. Apa yang baik anugerah daripada dia, yang lemah kelemahan amat sendiri. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.